السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Sidang jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menyambung pengisian tadabbur ringkas selepas subuh, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan masuk kepada surah yang baru, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Insan. Surah Al-Insan, nota saya dalam proses untuk membuat salinan. Pagi ini insya-Allah kita masuk kepada ringkasan sedikit latar belakang tentang surah Al-Insan. Bagi saya sedikit waktu untuk saya mencari nota yang ingin saya bentangkan. Sekejap tuan-puan. Sabar. Nota insya-Allah saya akan berikan pada tuan-puan pada hari Rabu. Insya-Allah, syarat tuan-tuan boleh sabar. Baik, kita mulakan dengan latar belakang bagi surah Al-Insan. Pertama, kenapa kita pilih surah Al-Insan? Kerana kita telah selesai mempelajari surah As-Sajadah. Dan surah As-Sajadah ini surah yang digalakkan dibaca secara berpasangan dengan surah Al-Insan pada pagi Jumaat pada rakaat yang kedua. Justru itu kita memilih selepas tamat surah As-Sajadah, kita memilih untuk kita sama-sama melihat apakah petunjuk yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui surah Al-Insan. Surah Al-Insan ni kita tengok latar belakang terlebih dahulu. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan suratul Insan, surah yang berada pada surah yang ke-76 di dalam surah-surah yang terletak di dalam mushaf. Surah ini dia berada selepas surah Al-Qiyamah, dan selepas surah Al-Insan adanya surah Al-Mursalat. Kenapa setiap kali kita nak belajar je sesuatu surah, selalu saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan kedudukan surah itu berada. Salah satu ilmu untuk memahami isi kandungan sesuatu surah, tuan-tuan boleh melihat kedudukan surah itu berada di mana. Kerana susunan surah di dalam Al-Quran ia mempunyai ilmu-ilmunya yang tertentu. Contoh, sebelum surah Al-Insan, tuan-tuan jumpa surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah agak-agak cerita tentang apa? Al-Qiyamah itu sendiri cerita tentang kiamat. Surah Al-Qiyamah surah yang tujuan dia bagi tahu kalau kiamat tu datang, tak ada siapa boleh lari. Itulah surah Qiyamah. Lepas surah Qiyamah adanya surah Al-Insan. Kenapa surah Insan itu dia berada selepas surah Qiyamah? Mesti ada perkaitan dia. Dia mesti ada perkaitan.
Jadi surah Al-Insan sekejap lagi saya akan sebut berkaitan dia. Tapi saya sebutkan terlebih awal kepada tuan-tuan perempuan, di dalam Quran ni susunan surah tu dia dah bagi kita maklumat awal dah. Surah tu nak cerita tentang apa. Jadi saya boleh katakan bahawasanya surah Al-Insan ni surah yang menyambung apa yang telah dibincangkan pada surah Al-Qiyamah. InsyaAllah nanti waktu kita masuk pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31, tuan-tuan akan tetap bersetuju dengan saya bahawasanya memang benar surah Al-Insan menyambung apa yang telah dibincangkan pada surah sebelumnya. Okay. Kemudian kita lanjutkan. Surah Al-Insan ni para ulama khilaf dalam menentukan bila dia turun. Ada setengah ulama kata surah yang ke-70, surah yang ke-30, ada yang kata ke-31. Wallahu alam, kita tak mau panjangkan. Dan yang paling penting, surah Al-Insan ni surah apa? Ini pun berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ada yang kata dia surah Madaniyah, tapi kebanyakan para ulama kata dia adalah surah Makkiyah. Maknanya dia adalah surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan selalu saya sebutkan, kenapa nak kena bincang Makkiyah ke Madaniyah? Kerana kalau dia surah Makkiyah, mesti topik tema dalam surah tu akan menumpukan kepada memantapkan akidah. Dia bisa ada kaitan tentang iman. Sebab peringkat sebelum hijrah ni, fungsi dia adalah untuk membetulkan iman, memantapkan, menyempurnakan lagi kepercayaan kepada rukun iman tu. Okey, ayat dia ada berapa? Ayat dia ada 31, lebih satu daripada surah tu Sajadah. Dalam juzuk dia berada pada juzuk yang ke-29. Muka surat dia ada 3 saja. Dan kalau rujuk dalam Quran, tuan-tuan tengok muka surat 578 sehinggalah muka surat 580. Okey, kita terus pergi kepada maklumat kedua. Surah ni nama Al-Insan. Okey, kenapa surah ni dipilih nama Al-Insan? Tuan-tuan, saya ada satu modul untuk belajar nama-nama surah saja pun boleh belajar. Kita kadang-kadang mengabaikan nama surah tu. Sedangkan nama surah itu dia sudah memberikan kita gambaran awal. Surah tu nak cerita tentang apa? Macam surah tu nama Sajadah. Kenapa dengan Sajadah? Dan kenapa surah tu namanya Al-Insan? Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wabah Az-Zuhaili rahimahullah, beliau mengatakan, dia mencari alasan kenapa dipilih surah itu namanya Al-Insan. Sebab surah ini fokusnya nak cerita tentang insan. Tentang insan tu kenapa? Surah Al-Insan ni Allah Ta'ala nak ingatkan insan tu asal usul dia tu macam mana. Lepas tu sebelum insan tu wujud macam mana. Dan masa depan insan tu macam mana. Macam mana tuan-tuan perempuan? Boleh faham agak-agak? Jadi waktu rakaat kedua kita baca suratul Insan pada pagi Jumaat, Allah Ta'ala nak repeat setiap minggu. Allah ulang. Hai insan, ingat masa kau tak ada dekat dunia ni macam mana, dan macam mana kau boleh wujud, dan masa depan kau ke mana. Engkau nak bawa diri kau tu pergi mana? Jawapannya ada dalam suratul Insan. Duhai insan. Okey, jelas saudara perempuan. So di mana dapat Al-Insan tu? Kita jumpa pada ayat yang pertama ada perkataan Al-Insan. Kita pergi kepada kelebihan suratul Insan.
Surah Insan, dapatan saya wallahu ta'ala a'lam, tidak ada kelebihan yang khusus dari sudut nak dapat pahala berapa banyak dan sebagainya. Cuma yang kita sedia maklum bahawa surah ini dipilih untuk dibaca pada pagi Jumaat bersama dengan suratul Sajadah. Dan kita tahu hari yang paling agung dalam banyak-banyak hari adalah hari Jumaat, penghulu bagi segala hari. Bayangkan, penghulu bagi segala hari, Allah memilih untuk dibaca pada paginya As-Sajadah dan Al-Insan. Baik, apa berkaitan suratul Al-Insan dengan suratul Sajadah? Okey, saya buat ringkas saja. Dalam suratul Sajadah, masih ingat lagi tuan-tuan dan puan-puan? Dalam suratul Sajadah, surah yang mengajak kepada kita supaya tunduk pada Allah, patuh pada Allah, jangan sombong kepada Allah. Manakala pada suratul Insan, Allah mengajak kepada kita supaya jadilah manusia yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Okay, jadi kita nampak secara ringkas sahaja kenapalah Sajadah, kenapa Al-Insan. Okay, intisari utama bagi suratul Insan sama macam suratul Sajadah, cuma beza dia banyak ayat-ayatnya menyebut tentang hari kiamat. Okay, itu ringkas dia. Dan mari kita lihat, seperti yang saya sebut sebelum ni, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan melihat pembuka dan penutup surah Insan. Ni cepat sikit habis belajar. Pembuka dan penutup. Ini satu lagi ilmu yang tuan-tuan boleh belajar. Saya ada satu modul belajar pembuka penutup, habis 30 juzuk pun boleh belajar. Okey, kita tengok ada dua sudut saya nak kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini dipanggil ilmu pembuka dengan ilmu penutup. Okey. Sudut pertama, pembuka suratul Insan, Allah membuka dengan menyebutkan bahawa kita ni sebelum Allah cipta manusia ni tak ada nak sebut apa dekat dia. Kalau malaikat, sebut malaikat. Kalau jin, sebutlah jin. Tapi sebelum adanya Adam tu, sebelum adanya manusia tu nak panggil apa? Tuhan kata nothing. Tak ada apa-apa. Itu pembuka dia. Nanti kita akan jumpa pada ayat yang pertama. Dan ketika mana kita baca pada penutup, Allah bagi pula gelaran. Mula-mula dibuka tak sebut apa-apa. Allah kata tak ada, kita nak sebut apa tak ada. Tetapi dekat penutup, dekat suratul Insan, setelah manusia itu dihidupkan, dia dapat gelaran pula. Mula-mula tak ada apa-apa gelaran, nak panggil apa pun tak ada. Tiba-tiba pada waktu penutup surah ini, Allah memberitahu manusia ini, dia memilih untuk digelar sama ada dia mauhuman, dia orang yang dirahmati, dan ada orang mendapat gelaran dia orang yang diazab. Kita buka pada ayat 31. Saya tunjukkan ayat 31 tu, yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Cuba tuan-tuan tengok gambar yang saya highlightkan warna kuning dengan warna biru tu. Penutup dia, Allah kata ada manusia kami masukkan dia kumpulan yang dirahmati. Ada manusia kami jadikan dia kumpulan yang kami tak rahmat dia, kami bagi dia azab yang pedih. So apa tuan-tuan dapat belajar pada ilmu pembuka dan penutup? Mula-mula kita tak ada apa-apa dah, nak sebut apa pun tak ada. Tetapi pada hujung-hujung, bayangkan di hari akhirat kita dapat gelaran.
Kita nak memilih kumpulan yang Allah rahmatkah? Kita nak memilih orang yang Allah azab. Dua insan. Okay. Tengok sudut yang kedua. Sudut yang kedua, kalau kita baca ayat nombor 2 suratul Insan, Allah bagi tahu, insan, engkau hidup ni bukan untuk main-main tau. Bukan kau hidup ni untuk happy je. Bukan kau hidup ni hanya untuk makan, minum, tidur. Bukan. Dua insan engkau hidup adalah untuk diberikan ujian. Kita akan jumpa pada ayat nombor 2. Tuhan kata, nabtali, kami nak uji dia. Itu dekat pembuka. Tapi ketika baca pada penutup, kita ambil sekali lagi ayat nombor 31 tadi. Penutup dia Tuhan kata, nak tahu tak keputusan ujian kamu? Dua insan. Maka keputusan ujian dia di hari akhirat, sama ada keputusan kita termasuk dalam kumpulan orang yang Allah bagi rahmat, ataupun kita termasuk keputusannya orang yang mendapat azab. Okey, jelas tak pembuka dan penutup? Sedikit sebanyak tuan-tuan tahu kenapa selalu diulang-ulang setiap minggu. Diulang-ulang setiap minggu tentang insan. Jadi kita pernah tahu, kalau saya bagi kita tahu pun, semua orang akan pilih apa? Saya nak memilih orang yang dapat rahmat Allah. Saya nak memilih orang yang gelaran dia adalah marhuman, yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi nak kena buat apa? Kalau nak dapat kumpulan yang dapat rahmat insan, kamu kena buat apa? Ada nanti kita akan sebut dalam ayat tu. Okey, ini pembuka dan penutup. Jelas adalah perempuan? Rahimani wa rahimukumullah. Tamatlah surah Insan. Habislah. Tapi tak habis lagi. Okey, itu pengenalan dia. Okey, sekarang kita pergi kepada apa sebenarnya tujuan surah Insan ni. Okey, setelah para ulama meneliti nama surah tu, setelah para ulama meneliti pembuka dan penutup dia, setelah para ulama meneliti ayat-ayatnya, maka para ulama membuat kesimpulannya adalah 31 ayat suratul Insan adalah Allah nak mengajak insan ni supaya banyakkanlah buat amal soleh. Jadi waktu kita baca surah Insan pagi Jumaat tu, Tuhan kata, banyakkan buat amal soleh. Banyakkan buat amal soleh. Kenapa kena buat amal soleh? Supaya kalau kau buat amal soleh, engkau jadi orang yang beriman, dan engkau akan jadi orang yang bersyukur. Okey, saya tunjukkan ayat dia. Waktu kita baca ayat nombor 3 nanti, kita akan kupas panjang lebar. Ayat nombor 3, tuan-tuan tengok ada dua pilihan Allah bagi pada insan. Insan, engkau ada dua pilihan. Engkau nak jadi syakiran ke? Atau kau nak jadi kafura? Engkau pilih. Jangan apa? Kita mestilah kita kata nak jadi syakiran. Syakiran tu adalah orang yang banyak bersyukur. Nanti kita kupas kenapa kafura. Okey, jelas tak tuan? Jadi waktu kita baca surah Insan tu, Tuhan berkata, hai insan, engkau sebelum ni tak ada tau. Kami ciptakan engkau untuk diberi ujian. Ujian apa kau kena lalui? Engkau kena buktikan bahawa engkau adalah insan yang bersyukur kepada Allah. Kalau kau bersyukur kepada Allah, nanti dekat penutup dia, engkau akan dimasukkan dalam kumpulan orang yang Allah rahmati kamu. Tapi nak bersyukur macam mana? Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan kalau kita baca ayat nombor 5 nanti,
kita tak akan jumpa Allah menjelaskan lagi. Orang yang bersyukur tu kita nak panggil dia apa? Orang yang kufur tadi tu nak dipanggil apa? Jadi target kita waktu kita baca suratul insan nanti, target kita nak menjadi kumpulan yang Allah panggil kumpulan apa? Al-Abrar. Misi kita adalah keluar daripada surah insan menjadi Al-Abrar. Kita tak nak mendapat gelaran Al-Kafirin. Okey. Nampak tak wahai insan? Apa sebenarnya yang Allah nak fokus pada suratul insan? Okey, kemudian kalau ada yang bertanya lagi, kenapa surah insan ni surah yang mengajak kita memilih untuk menjadi orang yang syakiran, orang yang bersyukur? Kenapa? Atas nikmat apa kita perlu bersyukur? Surah Al-Insan menyebutkan ada dua nikmat besar yang tak ada seorang pun, mana-mana insan yang boleh menafikan dua nikmat ini. Nikmat yang pertama adalah nikmat diciptakan manusia itu sendiri. Dan nikmat yang kedua iaitu nikmat Allah memberikan hidayah. Itu nanti kita akan jumpa ayat dia. Okey, tuan-tuan dah nampak jelas sedikit perkaitan tujuan surah dengan nama, dengan ayat, pembuka dan penutup. Okey, saya nak kongsikan satu lagi tujuan surah. Ini saya rujuk dalam kitab yang lain pula. Dalam kitab Awalul Marrah, surah Insan ni surah yang bukan sekadar mengajak kita supaya jadi orang yang bersyukur. Buktikan engkau hamba yang bersyukur dengan Tuhan ciptakan engkau, dengan Tuhan bagi hidayah kepada engkau. Tetapi surah Insan ni juga surah yang bagi kita motivasi. Seolah-olah surah Insan ni kata apa? Wahai insan, engkau jadilah sebaik-baik makhluk supaya engkau dapat sebaik-baik nikmat. Dan itu nikmat apa? Nikmat syurga. Jadi seolah-olah surah Insan ni beritahu, kalau kau jadi syakiran, kami sediakan kepada engkau nikmat-nikmat. Nikmat apa? Nikmat syurga. Kita lihat ya. Kita tengok ya. Dalam surah Insan, saya dah lebih waktu ni. Boleh saya sambung lagi? Boleh ketemu ni? Lepas ni ada jamuan kan? Tak ada, okey. Surah Insan. Sebab ni bukan kelas subuh. Okey. Surah Insan dia ada 14 ayat yang menyebut tentang nikmat syurga. Cak saya nanti buka ayat dia. Tetapi hanya ada satu ayat je Allah sebut tentang azab neraka. Jadi mana yang banyak? Syurga atau neraka? Syurga. Kenapa Allah banyak memaparkan syurga berbanding dengan neraka? Wahai insan, kau pilih. Engkau nak ayat 4 ke? Atau engkau nak memilih 14 ayat tentang syurga? Duhai insan, maknanya surah ni mengajak kita pergi ke mana? Pergi ke syurga. Kenapa dengan syurga? Syurga itulah tempat yang pernah Nabi Adam alaihi salam berada di dalamnya. Betul tak? Cita-cita kita adalah syurga. Tapi nak syurga ni dia bukan hanya boleh sekadar minta saja. Kita perlu buktikan dengan amal yang soleh. Apa dia? Syakiran. Syukur. Macam mana cara bersyukur tu? Nanti kita akan perincikan. Okey, setakat ni jelas saudara perempuan. Rahimani wa rahimakumullah. Okey, 14 ayat tentang syurga, 1 ayat tentang neraka. Lepas tu dekat dalam nota tu nanti saya dah pecahkan 14 ayat tentang syurga tu apa. Okey, inilah ayat dia. Ayat 5 Allah cerita tentang arak yang bercampur dengan kafur.
Ayat 6 cerita tentang mata air yang dia tuan-tuan boleh alirkan ikut mana tuan-tuan suka. Ayat 10 Allah memberikan keamanan nanti di hari akhirat. Ayat 11 wajah dia berseri-seri di hari akhirat. Apa lagi nikmat lain? Ayat 21 Allah bagi pakaian daripada sutera yang halus dan sutera yang tebal. Ayat 13 dia akan duduk di atas pelamin dalam keadaan dia berhias. Ayat 13 Allah memberi udara yang sangat nyaman, tak panas, taklah sejuk sangat sampai rasa, tak, udara yang sangat nyaman. Nikmat syurga itu pada ayat 14 kita berada di bawah naungan pohon-pohon. Ayat 14 juga pohon-pohon itu akan mengabdikan diri kepada kita. Nak buah dia, tak perlu nak bangun pokok tu, dahan itu akan turun dekat dengan kita. Nanti kita akan ceritakan. Kemudian ada bekas minuman. Dia lutsina, tapi dia perak. Dia dibuat daripada perak, tetapi dia macam kaca. Dia bukan kaca, tapi dia macam kaca. Nanti kita akan kupas waktu nak minum tu, ada seorang, ada kumpulan manusia yang kerja dialah yang akan buat air tu. Ketika dia isi air tu, kita tak perlu cakap pada dia, kurang manis ya? Ataupun kita kata separuh-separuh, tak payah. Khadam itu dia tahu dah tuan dia suka apa. Dekat dunia ni ada juga macam tu. Jenis yang tuan-tuan kena mamak tu dia tahu dah. Saya tahu dah tuan nak apa. Tu syurga dunia lah. Okey, contoh. Lepas tu adalah ayat-ayat yang lain. Itulah sedikit saya nak baca, nanti panjang pula waktu dia. Tapi cukuplah dengan kadar ni, tuan-tuan jangan bimbang. Semua maklumat ni memang saya akan beri kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi setakat pengenalan pagi ini, agak-agak tuan-tuan dah nampak dah ke mana hala tuju yang Allah nak bawa kita apabila kita memasuki ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-31 dalam suratul Insan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya dah habis 25 minit 30 saat. Jazakumullahu khair kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam nota ni juga saya ada lampirkan 2 nota tambahan. Yang pertama tentang qiyamul lail, solat malam, dan saya lampirkan juga tentang kelebihan sedekah. Kerana apa? Kerana 2 amal itu merupakan amal yang kita pernah lalui dalam suratu Syajadah pada ayat yang ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dalam surah Insan kita akan jumpa ada orang dia qiyamul lail dan dia juga memberikan makan. Jadi kita akan kuatkan 2 amal itu dengan kita bincangkan 2 kelebihan itu, dan saya bagi nota tambahan di situ. InsyaAllah hari Rabu saya akan bawa nota pada tuan-tuan dan puan-puan. Seperti biasa, muslimat dia sudah buat rundingan terus. Ada nota khas untuk mereka insyaAllah. Saya mohon ampun dan maaf kekurangan kelemahan. Ambil waktu lama pada pagi ni. Moga-moga Allah bagi rahmat, Allah bagi kita berkat. Jadi kita temu sekali lagi insya-Allah pada esok pagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.